kami. Jadi macam okey sikit lah dekat Kampung Pandan. Kampung Pandan. Oh itulah. Tapi tak habis juga cerita semalam. Walaupun surah Al-Fatihah kan, tak habis lah, memang tak habis. Dia nak baca sambung tak? Sama. Yang sama yang macam maksudnya siri pertama lah. Memang kena buat siri kedua. Tapi siri kedua jadi orang yang sama kan. Gitu. 16 11 insya-Allah sekali lagi surah Al-Fatihah. Masya-Allah. Jadi saya baru lepas pada program semalam, bila program sendiri kan A to Z kita uruskan kan. Pagi tadi orang kata rehat lah. Okeylah Emma tolong Cira Sari. Masya-Allah. Tak payah nak cakap lah. Rasanya kalau bukan mereka tolong kita sebab tahu dahsyat. Subhanallah, memang diorang pun memang orang yang diorang memang orang kita panggil organize lah. Memang sangat teratur. Kalau ramai tak teratur tak jadi juga. Tapi diorang sangat teratur. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. InsyaAllah kita masuk hari ini Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka sangat-sangat terpilih untuk menjadi generasi yang terbaik, iaitu yang mereka redha pada Allah dan Allah redha kepada mereka. Nak dapat kita redha kepada Allah pun kadang-kadang banyak benda bila datang tu macam tanya kenapa macam-macam kan. Maksudnya lambat juga tu nak redha. Tapi mereka tidak, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah bagi, mereka redha dengan sereda-redanya. Dan Allah juga meredai mereka. Inilah kelebihan para sahabat Nabi yang merupakan generasi terbaik, manusia yang kita kata pernah berjumpa dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan sahabah. Siapa dia sahabah? Iaitu bukan sahaja berjumpa. Kalau berjumpa tapi tak beriman tak jadi. Seperti sahabat-sahabat ataupun kita panggil kafir-kafir Quraisy, mereka tidak digelar sebagai sahabat. Tapi sahabat ialah mereka yang berjumpa, hidup sezaman dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beriman dengan Rasulullah. Hari ini kita pergi kepada seorang sahabat namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sayyidina Sa'id bin Amir, kalau kita tengok satu kita panggil highlight daripada para ulama tentang diri dia, apa dia? Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir rajulun ishtara al-akhirata bid-dunya wa athara Allah wa rasulahu ala siwahuma. Sa'id bin Amir ialah seorang lelaki yang telah membeli akhiratnya dengan kehidupan dunianya dan lebih mementingkan Allah dan Rasul daripada segala kepentingan yang lain. Jadi apa yang kita gambarkan pada highlight para ulama tentang pribadi Sayyidina Sa'id ialah seorang yang telah melebihkan akhirat daripada dunia. Jadi ketimbang kita ni ibu-ibu, ni di antara dunia dan akhirat ni macam mana kita nak seimbangkan, Tapi kadang-kadang ada juga yang terlebih pula, terlebih dunianya. Ada juga yang terlebih akhiratnya.
Jadi yang terlebih akhirat tu tak apalah, legalah. Tapi yang terlebih dunianya, takut-takut. Akhiratnya pun jadi celang-celup kan. Macam tak tentu arah. Sebab apa? Dunia dia letak nombor 1. Nak jadi seimbang betul-betul dunia dan akhirat, ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat mencabar ibu-ibu. Yang hanya boleh buat seimbang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi boleh uruskan kehidupan dunia dia dengan tip-top. Sangat-sangat cemerlang. Nabi tinggalkan kehidupan dunianya, ya, kita kata sehabis baiklah. Sebab apa? Nabi dah tunjuk kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Itu yang disebut sebagai tauladan sepanjang zaman, uswatun hasanah. Ya, apa? Cerita dunia yang Nabi tak tunjuk, semua Nabi tunjuk. Ya, macam mana nak kerja, macam mana nak belajar, macam mana nak berkeluarga, macam mana nak jadi seorang ketua, kita berorganisasi, semua Nabi dah tunjuk. Maksudnya sangat-sangat Nabi tidak mengetepikan yang namanya dunia, tapi Nabi SAW menunjukkan segalanya dengan keadaan yang paling baik. Tapi akhirat Nabi tinggal tak ibu-ibu? Tidaklah. Nabi SAW lah orang yang paling banyak ibadahnya, paling banyak zikirnya, paling banyak baca Qurannya, paling faham apa ayat yang diturunkan kepada Nabi. Maksudnya akhiratnya juga seimbang dunia akhirat. Jadi kalau kita tak boleh nak lebihkan, tak boleh nak seimbangkan dunia dan akhirat, kita jangan sampai dunia itu terlebih berbanding dengan akhirat. Jadi Sayyidina Sa'id bagi contoh kepada kita seorang lelaki yang melebihkan akhirat berbanding dengan dunianya. Seorang pemuda bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi merupakan salah seorang daripada ribuan orang yang keluar menuju ke Tanaim yang terletak di luar kota Mekah. Orang nak pasang niat ibu-ibu, tak boleh dekat, melainkan orang tu memang orang Mekah lah, tu boleh lah dia pasang niat kat sana. Tapi orang luar kena keluar dulu, baru pasang niat di Tanaim. Demikian itu adalah perintah para pemimpin Quraisy bagi menyaksikan kematian Khubayb bin Adi, iaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditawan. Sa'id mengambil kedudukan paling hadapan setelah berusaha keras membelah kesesakan orang ramai yang berduyun-duyun berarak ke Tanaim. Masa ni Sayyidina Sa'id masih lagi belum memeluk Islam. So peristiwa Khubayb dibunuh ibu-ibu, diseksa, dan hukuman yang dikenakan kepada Khubayb bin Adi ialah suatu hukuman pembunuhan di hadapan halayak ramai. Sa'id pun bersama dengan pemerintah ataupun kita panggil geng-geng Quraisy ni, Sa'id berdiri sebaris dengan pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sufwan bin Umayyah dan pemimpin lainnya yang memimpin perarakan itu. Sa'id dapat melihat dengan jelas sang tawanan terikat pada sebatang tiang yang berbentuk salib. Orang ramai yang ada di situ tidak hanya menonton sahaja. Pemuda, wanita dan kanak-kanak saling berebut-rebut mahu menyakiti tawanan yang terikat itu. Macam itulah ibu-ibu, benci ni diorang pada Islam. Benci ni diorang pada orang yang menganut Islam, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pemimpin pun dah satu perangai dah. Yang rakyat jelata pun sama juga. Dia pun maksudnya seolah-olah kalau dia dapat menyakitkan tawanan tersebut, baling batu, dia ditonyok, cakap yang busuk-busuk, cakap yang buruk-buruk tu, seolah-olah ibu-ibu dia orang kata kami telah berjasa. Begitulah. Orang kata bersama dengan pemimpin mereka yang sangat membenci agama Islam.
Mereka mahu Khubaib segera menemui kematiannya. Mereka mahu membalas dendam atas kematian orang Quraisy dalam perang Badar. Bila mereka kalah ibu-ibu, hati mereka rasa marah, sakit hati. Dia sakit hati dengan umat Islam sebab dia kalah. Ramai pula daripada yang ada adik-beradik, ada pak saudara, ada ayah, ada abang meninggal ataupun kita kata tewas di dalam perang Badar. Jadi mereka tu jadikan tawanan Islam tadi tu sebagai tempat mereka nak melepaskan geram. Ya, mereka nak kita kata menebus balik kekalahan ataupun kesakitan hati mereka kerana mereka kehilangan ahli keluarga. Dalam Islam boleh tak ibu-ibu buat tawanan macam tu? Tak boleh. Kita tengok macam mana dekat Palestin dengan Israel. Tengok macam mana tawanan Israel yang ditawan oleh tentera Hamas. Daripada keding ibu-ibu jadi daripada keding kena tawan ibu-ibu jadi gemuk ibu-ibu. Dilayan dengan baik. Nak makan apa? Nak makan apa? Nak makan cantik kulit. Kan? Muka ceria ibu-ibu. Bila orang tanya kat dia macam mana kena tawan dengan tentera Hamas, saya rasa okey. Sebab apa? Layanan semua TikTok. Itu tawanan Islam. Bila kita menawan, bukan maksud kita melakukan, kita lepaskan geram, tak. Tapi cuba tengok macam mana orang Palestin yang tertawan di dalam penjara Israel. Sakitnya hati tengok ibu-ibu. Ada yang satu video tu saya tengok, mereka ni kena macam bongkokkan, macam orang kata macam sujud macam tu. Tapi tak sujud, tak angkat buntut lah. Macam tu. Lepas tu kepala hanya dipanggil head down. Macam tu ibu-ibu sepanjang masa. Mana tak mereka keluar daripada sihat ibu-ibu, jadi gila, jadi mental ibu-ibu. Diragging jiwa, diragging jasadnya. Ya Allah, mereka memanglah golongan yang paling tak berperi kemanusiaan. Tapi bila orang Islam buat, kita buat dalam perang pun kita layan perang yang terbaik. Kalau nak rodok je lah, tak ada nak potong-potong. Nak potong sana, potong sini. Tapi bukan Islam ada. Kalau kita dah tawan ibu-ibu, tawanan tu kita dah faham dah. Okey, kita punya, tapi kita tidak melayan tawanan dengan zalim. Sebaliknya bukan Islam, daripada zaman dulu ibu-ibu, zaman jahiliah sampailah ni. Semua dilayan dengan tidak baik. Baik. Sa'id bin Amir memerhatikan sahaja tindakan ganas orang ramai itu. Dia dapat melihat pada raut wajah Khubaib yang tenang, tiada tanda-tanda ketakutan. Dalam keadaan yang hiruk pikuk, Sa'id bin Amir mendengar dengan jelas Khubaib bersuara. Kata Khubaib, jika kalian mahu, izinkanlah aku salat 2 rakaat sebelum kematianku. Maksudnya dia minta permintaan sebelum dia akan diberikan hukuman mati. Sa'id terus memerhati dengan penuh minat betapa seseorang yang sedang berdiri di hadapan pintu kematiannya sedikit pun tidak terusik dengan situasi tersebut. Khubaib berdiri tenang sambil menghadap ke arah Mekah, lalu menyempurnakan salatnya dengan tertib dan santun. Tidak dilambat-lambatkan, tidak pula tergesa-gesa. Macam tak ada apa-apa ibu-ibu. Kalau dia rasa takut ibu-ibu, pasti dia akan panjang baca kan. Kau tak habis lagi solat kan? Rupanya baca surah Al-Baqarah. Patut tak habis lagi kan. Maksud tu tanda apa tu? Tanda takut lah ibu-ibu. Tak juga, dia baca macam biasa ibu-ibu, seperti solat yang ringkas, solat sunat yang ringkas. Tak pula dia solat tu dalam keadaan kelang kabut sangat. Sebab apa? Dengan kita kata hati tak tertuarah nak berhadapan dengan kematian. Tidak, tenang saja. Betapa tidak terusik dia. Kita ambil usai solat. Khubaib menoleh ke arah pemimpin Quraisy dan berkata, demi Allah, kalau aku tidak bimbang kamu semua beranggapan aku memanjangkan salat kerana takut akan kematian,
nescaya aku akan memperbanyakkan rakaat salatku. Tapi aku minta 2 rakaat saja. Aku tak solat pun banyak-banyak. Sa'id melihat tubuh Khubayb dikelar-kelar oleh kaumnya, ya Allah. Bahkan ada yang bertindak lebih kejam daripada tu. Langsung tidak ada peri kemanusiaan. Khubayb tidak boleh berbuat apa selain menahan sakit yang hebat akibat dihiris-hiris oleh sekumpulan manusia berhati binatang itu. Ada yang bertanya, mahukah engkau jika Muhammad menggantikan tempatmu dan engkau selamat? Ibu-ibu kalau dia nak bunuh, ibu-ibu dia bunuh je lah. Tapi tak. Dia bermaksud untuk menyiksa. Siksaan yang dilakukan pada seseorang itu yang tidak terus menghilangkan nyawa dia, tapi orang tu hidup dan disiksa, mereka gembira, ibu-ibu. Mereka gembira. Mereka rasa puas, ya, tengok orang rasa sakit. Ya, hari ni zaman ni pun macam tu, ibu-ibu. Patutnya kita bila tengok orang rasa sakit, kita tak sanggup tengok, kan? Tapi di dalam kita kata media sosial, ibu-ibu, kalau yang orang rasa sakit tu ramai view dia tengok. Dia macam apa, ibu-ibu? Dia menghilangkan rasa kemanusiaan tu. Jadi anak-anak kita kalau dia tengok benda-benda yang melakukan sesuatu yang sakit, bukan anak-anak sajalah, kadang-kadang mak-mak pun, orang dah dewasa pun, sesuatu yang sakit, ibu-ibu, orang suka tengok. Orang jatuh, ingat tak dulu kat TV2 ada apa? Funny apa benda tak? Gocah ataupun apa benda yang kelakar-kelakar, kan? The funniest apa tu? Funniest apa tu? Ingat kan? Dulu-dulu ialah, dulu tak ada Astro kan. Jadi semua tengok TV1 mainstream semualah. Jadi ada the funniest apa benda tak? Dalam cerita the funniest tu, dia kan cakap kelakar kan? Tapi yang banyak kita tengok tu adalah orang tu sakit, ibu-ibu. Yang terhantak lah kepala dia, kan? Dia jalan-jalan, lepas tu terjatuh. Jadi orang ketawa. Sedangkan benda tu sakit, ibu-ibu. Nampak tak? Dia makin lama sampai sekarang benda-benda yang menyakitkan orang suka buat konten tersebut sebab orang suka tengok. Sebab apa? Akhirnya buang dalam hati itu sifat ataupun kita panggil kesian. Sifat kasihan itu ditarik kepada hati manusia. Akhirnya lama-lama orang jadi boleh melakukan kezaliman kepada orang lain tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa kesihan. Tanpa rasa sedikit pun rasa dia dah menjerit ni, dia dah minta tolong ni kan, takkan kita sanggup buat lagi? Tak, buat lagi. Itu jiwa yang sudah hilang daripada rasa kemanusiaan. Bukan nak suruh jadi tolong orang, tak, nak suruh rasa kemanusiaan itu saja, tapi itu pun sudah hilang. Baik, soalan yang diberikan kepada Khubayb itu menjadikan satu perkara yang menunjukkan kekentalan iman kepada Khubayb. Okey, kamu rasa sakit sekarang kan? Baik, kau nak tak? Kalau tempat kau sekarang ni kami ganti dengan Muhammad. Apa kata Khubayb? Khubayb menjawab, sedang darah mengalir deras dari tubuhnya. Demi Allah, aku tidak akan mahu hidup dengan aman dan tenteram dengan keluarga dan anak-anakku sedang Muhammad ditusuk duri kecil. Ya Allah. Sebab apa? Bukan dia sayang diri dia dulu. Dia sayang Nabi dulu. Kemudian baru dia sayang diri dia. Kemudian baru dia sayang anak isteri dia, ibu-ibu. Jadi tak mungkin. Aku takkan nak bagi Nabi. Kau nak bagaimana? Kau orang menyiksa aku, kau nak Nabi duduk dekat sini? Mana mungkin. Kalau aku dalam keadaan yang okey-okey sahaja, Nabi kena tusuk duri pun aku tak boleh berdiam. Bila orang Quraisy dia dengar macam tu, ibu-ibu, oh kau tak insaf lagi, dia sakit hati. Itu mereka seolah-olah, ibu-ibu, mereka nak
Orang ni bila dah ikut Nabi, bila diberikan penyiksaan, mereka nak orang itu patah balik. Patah balik kepada agama mereka lah. Itu dia punya matlamat dia. Sebab apa? Ramai orang tengok ni. Orang berpusu-pusu. Bila kalau Khubayb boleh patah balik, tak apalah kalau macam tu saya bersama dengan kalian. Sukalah dia orang. Hore. Kita menang. Matlamat kita sampai. Tapi bila dia dengar Khubayb kata, oh mana mungkin. Aku tak akan bagi Muhammad rasa sakit dan aku berada dalam keadaan selamat. Mereka pun marah. Ya, kemarahan mereka, Quraisy semakin menggila. Bunuh dia. Bunuh dia. Semua orang, semua yang berlaku itu tidak terlepas dari perhatian Sa'id. Sa'id melihat Khubayb menengadah pandangannya ke langit. Sa'id mendengar Khubayb berseru, "Ya Allah, balaslah perbuatan mereka dan binasakanlah mereka semua. Jangan engkau biarkan seorang pun terlepas." Sejurus kemudian tubuh Khubayb pun terkulai. Nafasnya sudah berhenti. Tiada seorang pun yang dapat menghitung jumlah kesan tetakan pedang dan tusukan panah ke di seluruh tubuhnya. Ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu. Susahnya nak bawa Islam. Payahnya nak mengekalkan Islam dalam jiwa tu sampai habis badan ditusuk, habis badan disakitkan oleh musuh. Kaum Quraisy kembali semula ke Mekah dengan rasa puas hati. Mereka sudah melepaskan dendam dan kemarahan yang ditanggung selama ini. Tragedi kematian Khubayb di tiang salib dilupakan begitu sahaja. Pada mereka orang Islam ni, ibu-ibu, tak ada nilai. Orang bukan Islam ni, kalau kita kan, kita sebagai orang Islam, orang bukan Islam mati. Contoh masa tanah jelus dekat Masjid India, ibu-ibu, kita pun rasa kita rasa kesiangan, kita rasa sedih kan. Musibah yang menimpa kepada orang lain itu kita bersipati, ibu-ibu. Itu orang Islam. Tapi orang bukan Islam, dia kalau benda tu berlaku pada orang Islam, walaupun bukan satu jiwa, mungkin beratus jiwa, ibu-ibu, dia tak kisah pun. Dia tak ada rasa benda tu macam memang sepatutnya. Begitu. Memang sepatutnya orang bukan orang Islam itu terkena musibah. Betapa bencinya mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy dan mereka melupakan sahaja apa tragedi kematian Khubayb yang berlaku di tiang salib. Tidak ada siapa pun yang mahu mengenangnya. Kesian tinggal Khubayb itu sakit, dia mati, tak ada, ibu-ibu. Menyesallah kita bunuh Khubayb, tak ada. Sikit pun tak ada. Tapi tidak bagi Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia tidak dapat melupakan kejadian tragis yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Adi. Hingga terbawa-bawa dalam tidurnya. Terbayang-bayang di ruang mata susuk tubuh yang tidak bermaya yang diseksa dengan kejam. Kita kalau tengok orang pukul budak, ibu-ibu, dekat taskar, padahal tak ada kaitan dengan kita, tapi teringat-ingat kan yang GISB tu, yang budak tu kena pukul dekat tangan, rotan dekat tangan kan. Sampai lah ni kita teringat. Sakit hati rasa. Sakit hati. Padahal budak tu kita tak kenal pun. Tapi kita tahulah mak ayah budak tu pun tak betul juga kan. Kenapa kau terus duduk dalam tempat yang tak betul kan. Jadi mangsanya anak-anak lah. Yang pagi hari ni pula, ibu-ibu, anak Abuya yang pertama kan, dia dirogol, dikurung, ibu-ibu. Ni apa ni? Ini apa? Apa yang buat? Siapa yang buat? Pemimpin JSP.
Ni maksudnya benda-benda yang tak ada dalam Islam. Apa benda? Merogol, apa ni, memukul dengan zalim, bukan mendidik, itu menyiksa. Dan banyak lagi lah hak pendidikan, kebajikan, anak-anak dipisahkan daripada ibu dan ayah. Dia kata dia lagi banyak keluarga. Lepas tu pengikut-pengikut dia mulalah bising dekat YouTube, dekat media sosial. Dia kata, korang tak tahu dia orang ni banyak salat, dia orang ni banyak zikir. Kita ibu-ibu zaman lah ni, kadang-kadang orang